صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Terima kasih Ustaz Muhammad Idham selaku pengacara majlis pada malam ni, dan selaku Imam Dua Masjid Al-Ubudiyah Sematang Serdang, yang bahagia Tuan Imam selaku pengurusi jawatan kuasa Qaryah, ahli jawatan kuasa, pegawai program masjid, tuan-tuan perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ni dalam program Ihya Masjid Semarak Dakwah yang merupakan anjuran Kerajaan Negeri Perlis yang diurustiakan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis. Tuan-tuan dan puan rahmat Allah sekalian, kalau nak kira esok ni cuti, kan, cuti Isra' Mi'raj, tapi malam ni mungkin saya cerita tajuk lain kot, mungkin nanti penceramah yang lain tu mungkin nak cerita pasal Isra' Mi'raj. Banyaklah kita tengok ada masjid yang anjurkan forum, contohnya Masjid Negeri Arau, hari Jumaat malam ada forum, esok pun ada yang buat ceramah pada Isra' Mi'raj. Apapun, setiap tahun itulah program kita. Mungkin itu sebagai iktibar ataupun sebagai pengajaran untuk kita dapatlah, mudah-mudahan. Tapi untuk malam ni tahu sekalian, saya cuba nak cari tajuk yang lebih luas untuk kita bincang pada malam ni. Mungkin lagi ada sedikit masa untuk saya buka untuk sesi soal jawab, insya-Allah. Disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini menggambarkan kepada kita keadaan akhir zaman. Kita akhir zaman ni tuan-tuan sekalian, kalau nak tengok orang berilmu ni banyak, kan? Sampai ke setengah orang tu kalau kita pergi rumah dia tu, dia kitab banyak sungguh, kan? Kalau lambu tak atas kepala tu mati, punya banyaknya kitab, kan? Tapi di mana ilmunya, kan? Di mana amalnya, di mana keberkatan ilmu yang dia ada? Kalau nak kira sekarang ni, dengan ada telefon ni tuan-tuan sekalian, kan, boleh ada satu perpustakaan besar dalam ni, dia panggil maktabah. Jadi dalam maktabah, dalam pustakaan, dalam telefon ni, kita boleh simpan semua kitab agama. 4 mazhab semua ada dalam kitab ni, dalam handphone ni. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, kan, mazhab akidah, mazhab Salam, mazhab Khalaf, ngaji cara 3 tauhid, ngaji sifat 20, semua ada dalam telefon ni. Kalau nak kira, kalau orang cerdik, patut lebih cerdik daripada imam mazhab dulu lagi. Kalau nak kira lah, kan, patut lebih cerdik. Sebab zaman dulu nak boleh dapat sebuah kitab tu tulis tangan, mana ada percetakan lagi, tulis tangan dulu. Satu-satu anak murid belajar dengan tok guru, bawalah kitab. Tok Guru ajak hari ni 2-3 baris, anak murid pun tulislah 3 baris. Esok sambung pula, esok lusa sambung pula. Keberkatan dekat ilmu dia dapat secara terus daripada Tok Guru dia. Sekarang ni kemudahan ilmu ada di mana-mana. Dulu kita nak tahu hadis sahih ataupun tak sahih, kan, nak kena semak dalam kitab. Sekarang ni dengan kita Google hadis kelebihan, membaca sekian surah pada malam sekian-sekian, dia keluar tu, hadis tu sahih ke hadis tu palsu, kan? Punya teknologi sekarang ni, cuma tak ada orang nak cari jawapan, kan? Sepatutnya kita kata zaman sekarang ni mana-mana khilaf, mana-mana perselisihan boleh dapat jawapan, kan? Jadi
Hadis yang saya nak baca ni hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Suatu hari dia kata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ni dia dengar sendiri. Kan? Ada sahabat dapat hadis, dia tak dengar terus daripada Nabi. Abu Hurairah ada hadis dia ambil daripada Umar. Umar dapat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat ni dapat daripada sahabat ni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu keadaan dia. Hadis yang Abdullah bin Amr bin Al-As, dia kata aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'a yantazi'uhu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yabqa aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin wa fadallu wa adallu. Apa maksud hadis ni tuan-tuan sekalian? Nabi kata innallaha la yaqbidul ilma, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yaqbidul ilm, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu pengetahuan ini intiza'an, yantazi'uhu minal ibad, yang Tuhan tarik daripada seseorang. Apa maksud hadis ni? Difahami banyak perkara dalam kalangan ulama hadis. Nabi nak cerita ilmu ni ada ramai orang berilmu. Kita sendiri tuan-tuan sekalian, kita rasa ramai orang tahu kelebihan solat jemaah main masjid ni, kan? Tapi dalam waktu macam ni, alhamdulillah kita sampai masjid, ada orang hak kita main tasak dalam perjalanan duk sibuk dekat pasar malam lagi pun. Kalau tanya dia tahu tak solat jemaah kat masjid dapat pahala banyak mana, dia boleh jawab. Mungkin setengah tu dia boleh jawab, ya ustaz dapat 27 pahala, hadis riwayat Bukhari Muslim. Oh kemah, habaq siap riwayat lagi, kan? Tapi tak sampai masjid. Kita sembahyang sunat, kan, dia ada qabliyah, dia ada ba'diyah, kan, dia ada sunat muakkad, sunat ghair muakkad. Yang muakkad ni yang Nabi selalu Nabi buat, jarang Nabi tinggal. Bahkan ada ketika Nabi tak pernah tinggal langsung sembahyang sunat dah, kan? Sunat qabliyah subuh, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib dan ba'diyah isya, campur semua 10. Kan? Ada riwayat Muslim sebut, siapa yang cukup 12 rakaat, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bina satu rumah dalam syurga. Cukup 12 rakaat satu hari, satu rumah dalam syurga. Cukup 12 rakaat satu hari, satu rumah dalam syurga. Mana 12 rakaat tu? 2 rakaat subuh, qabliyah subuh. 4 rakaat qabliyah zuhur, kan? 2 rakaat ba'diyah zuhur. Jadi berapa dah? 2, 4, 6, 8. Maksudnya dekat zuhur tu ada 6. Banyak situ tu. Qabliyah 4, yang ba'diyah 2. 6 dah situ. Lepas tu 2 selepas maghrib, hak tasak kita sembahyang tasak ni, 8 campur 2 jadi 10. Sagi Isya pula, tuan-tuan buat pilihan nak sembahyang kat rumah ke sembahyang kat sini. Ba'diyah. Tak jawab pun. Sebab kalau nak jawab tak tahu ustaz, kan? Nak sembahyang kat masjid rasa duk macam rumah panggil je, kan? Bila balik rumah kena bau kasam, lupa dah ba'diyah ke mana, kan? 12 rakaat itu satu package untuk dapat satu rumah dalam syurga. Ramai orang tahu, saya sendiri pun tahu, tapi nak boleh dapat tu banyak sangkut kat zuhur. Zuhur sangkut, kan? Situlah Nabi anak pergi sekolah, situlah nak pergi hantar anak kafar. Oh tu orang kata, tu ustaz masa sekolah tutup pun ni, tak dapat juga tak hantar anak kafar pun. Tak dapat. Bukan tak tahu. Padahal hari ni habis dah, lepas dah zuhur asar tadi. Kan?
Macam tu keadaan kita, ilmu kita ada tetapi keberkatan tak ada pada diri kita. Kan? Jadi inilah keadaan akhir zaman yang Allah cabut ilmu daripada seseorang, bukan ilmu tu tak ada, tetapi dari sudut keberkatan ilmu. Antara yang lain Nabi sebut walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Ada cara yang lain Tuhan cabut ilmu ini dengan Tuhan matikan para ulama. Ada ulama yang menjadi sumber rujukan kepada kita. Kan? Dengan ilmu yang dia sampaikan, dengan dia sendiri beramal dengan ilmu dia. Cuma tahap ulama ni macam mana menjadi apa yang Nabi sebut innamal ulama warasatul anbiya. Kan? Dalam Al-Quran Allah sebut yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat darjat orang yang berilmu dalam kalangan kamu dengan beberapa darjat berbanding orang lain. Al-ulama warasatul anbiya, ulama Nabi kata adalah pewaris para nabi. Ulama macam mana? Kan kita hidup zaman sekarang ni, letih kot kita nak buat keputusan tu, nak pilih hak siapa ni. Kadang kita kata tengok cara pakaian ustaz, kan kalau kita tengok ulama Syiah, cara pakai pakaian dia kalah ulama kita. Kan dengan jubah dalam, ada jubah hitam pula luar, pakai pula serban hitam, jubah pun meleret pula atas jalan. Kita tengok sakan. Kan? Kita pula tengok ulama kita ada jubah, pakai atas pada buku lali. Kan? Tengok hak Syiah dengan serban itu, tak munasabah, mereka sesat ustaz. Tapi tengok hari Ashura baru ni, sembahyang 5 waktu, setiap waktu buat qunut nazilah, minta Allah laknat kepada Abu Bakar, Omar, Hafsah dan Aisyah. Kita kata ulama pun macam tu. Kan? Kalau tuan-tuan tengok dekat YouTube, Allahu Akbar, ada yang orang pirakam tempat-tempat yang Syiah ni boleh buat qunut nazilah untuk satu hari Ashura 10 Muharram baru ni tu. Allahu Akbar, ada manusia macam tu. Kan? Jadi macam mana ulama untuk kita jadikan sebagai rujukan kita? Kan orang tua kita sebut dulu, dia kata macam mana? Mudah nak cari ulama yang terpakai ni, tengok dia cakap. Hak dia cakap tu qala Allah, qala Rasul. Ini firman Allah, ini sabda Rasul. Itu ulama. Kalau cakap tu lah aku duk rasa, kalau duk rasa tu seriau kan. Kadang-kadang ada juga haji nak selamat ni. Ni nak tanya kita nampak kita kawan kita macam ustaz sikit. Dia macam mana kalau kata seorang imam sembahyang asar, dia sembahyang tu dah 4 rakaat, dia naik rakaat kelima, jemaah kat belakang kata subhanallah, imam tu buat dono je. Orang kampung kata buat dono, buat tak tahu, kan? Dia teruskan rakaat 5. Kita awak imam ni sejak bila sembahyang asar 5 rakaat ni? Kan sebab apa? Sebab imam pun macam kita juga. Dia pun duk tengah sembahyang, lagi anak balik kafir ini bini mesyuarat lagi ni. Kan? Jadi last sekali 3 ke 4. Dia pun pakailah hak 3. Sebab Nabi kata falyabni ala masyaquna. Bina atas apa yang kamu yakin. 3 dengan 4 Nabi suruh pakai hak mana? Pakai hak sikit, pakai hak 3. Imam ni dia yakin 3 4 dia pakai hak 3. Padahal masa dia pakai 3 tu sebenarnya 4 dah. Kan? Jadi bila dia naik ke 5, sembahyang dia macam mana situasi jemaah? Kan? Jemaah memang dia yakin dia 4. Kalau dia naik, dia tambah 1 rakaat. Dia tahu imam was-was, beza status dia. Kan? Susah nak jawab tu. Mungkin setengah orang cara nak selamatkan jawapan tu, dia katanya khilaf. Kan? Ada 2 pandangan dia kata. Satu pandangan kata batal, memanglah siapa pun boleh. Cuma apa hujah dia?
Kalau kita kata makmum yang yakin 4 rakaat naik ke rakaat kelima, dia dah tambah 1 rakaat. Sebagai ulama kata batal. Sebab imam dia naik rakaat kelima, bagi keyakinan dia pada ketika tu, sangkaan berat dia rasa masa tu sebenarnya dia berumpat. Sebab tu tuan-tuan sekalian, saya yang jadi imam, Syed Daham, Ustaz Ibrahim, kita bersemua, bila kita jadi imam, kita memerlukan orang di belakang kita, tegur kita, sebut subhanallah. Jangan seorang, kena ramai. Seorang kita belakang, kita yakin dengan hak kita, tapi kalau 4-5 orang duduk subhanallah, kita akan, kat mana kesalahan aku? Kan? Jangan pula imam tersalah dari sudut bacaan, ramai pula tegur. Jadi imam tak boleh nak tumpu hak mana yang tegur tu. Ada kadang-kadang kadang tu imam ni kadang dia nak tarik nafas. Fawailul lil musallin. Dia pun nak tarik nafas. Tersedak tu dia pun nak tarik. Hak belakang siap dah. Allazina hum hak belakang nak hak belakang dia kata aku kalau al-maun. Kan dia kira dia nak sambung ya, padahal imam baru nak tarik nafas. Kan baru nak tarik nafas tu, tak kira lagi 2-3 orang pakai nak tegak belakang. Jadi dalam isu yang macam tu, yang nak menjawab persoalan ini siapa? Bila dia menjawab, apa hujah dia? Memang ada 2 pandangan pun. Kan? Pandangan pertama dia kata apa? Dia kata makmum walaupun 4, dia sebabkan dia ikut imam dari awal, dia boleh ikut. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Dilantik seseorang sebagai imam supaya makmum ikut dia. Untuk tambahan rakaat yang tambah tidak membatalkan solat. Tapi kalau solat asar, imam selepas 3 rakaat, imam bagi salam, makmum tak boleh ikut. 3 rakaat memang batal. Lebih tak apa, jangan kurang. Okey, itu pandangan pertama. Apa hujah dia? Hujah dia kata makmum wajib ikut imam. Pandangan yang kedua, saya yang boleh sebut ni sebab saya teringat masa saya kat Jabatan Mufti Perlis dulu. Isu ni pernah berlaku kat beberapa masjid dalam Perlis. Dia bertanya soalan kat Jabatan Mufti. Saya pun carilah fatwa-fatwa. Tetapi fatwa Arab Saudi menyebut makmum yang 4 rakaat, yang dia yakin dia 4, dia pergi ikut imam yang buat 5 rakaat, makmum tu batal solat dia. Kan? Batal solat dia. Sebab imam tu dia was-was. Dia tak yakin, dia syak. Hak dia terpakai dengan apa yang dia buat. Kita yang yakin 4, kita sengaja tambah 5, boleh menyebabkan solat kita batal. Sebab apa? Sebab taat kepada imam dalam perkara yang baik. Jika imam menyalahi, wajib tak kita ikut imam? Tak wajib ikut. Cuma di situ ada pandangan yang kata sama ada kita mufaraqah, bagi salam terus lepas kita tahiyat akhir, ataupun kita tak bagi salam lagi, kita tunggu imam turun. Dah pada 2 rakaat, lepas tu sujud, tahiyat akhir, imam bagi salam, barulah makmum bagi salam. Ini perbincangan yang panjang. Tujuan saya sebut ini ialah mana-mana orang yang bercakap mesti bawa hujah. Bukan zaman yang kita kata apa hukum vaksin? Haram. Sebab apa? Najis. Zaman bila yang kata najis ni, vaksin tu hak bila tu? Tahun 80-an. Masa tu vaksin suntikan untuk orang nak pergi haji mai daripada unsur-unsur khinzir, babi. Kan? Masa tu fatwa membenarkan kata selagi mana tidak ada vaksin yang bersumberkan halal, harus kita guna. Mungkin pada ketika tu kita nak pergi haji ni, rasa macam tak selesa. Kan? Sagi pada tiba-tiba jadi macam lain kan. Jadi tuan-tuan rahmatan Allah sekalian. Jadi benda-benda yang macam ni lah, saya akan tunjuk lagi beberapa hadis yang lain, keadaan akhir zaman yang kadang-kadang kita susah nak buat keputusan. Kan? Perlis kita ada 200,000 lebih.
Berapa hari lepas, Jabatan Kesihatan di Perlis kata 17,000 baru daftar. Masih ramai lagi. Kan? Seluruh Malaysia kita ada 32 juta. Kiraan sekarang lah. Kalau nak kira, selepas bancian bulan September sampai bulan 12 baru ni, sekarang ni ada jumlah baru. Cuma belum diumumkan secara rasmi. Kan? Baru daftar 3 juta. Bila kita tanya, kebanyakan akan jawab, Ustaz, saya tak percaya vaksin Ustaz. Daripada sumber haram. Nampak sangat dia tak tahu perkembangan sekarang ni. Padahal minggu lepas, siap ada forum, panggil beberapa mufti seluruh Malaysia, termasuklah mufti Perlis, ada beberapa pakar dalam muzakarah, fatwa kebangsaan, ada doktor pakar pun ada. Kan? Orang nak kata, vaksin ni mai daripada sumber Yahudi. Israel antara negara paling awal ambil suntikan vaksin. Kita nak kata apa? Kan? Orang hak reka buat vaksin ni, orang sebelah Jerman sana tu, laki bini doktor pakar Islam. Kan? Tapi kadang-kadang orang kita ni dia suka sebar benda-benda yang tak dipastikan. Last sekali dia akan kata, ni teori konspirasi. Orang kan kita pun tak tahu kampung belah Sematang Sedang ni kan. Jadi nak sebut di sini ialah, kadang-kadang orang lebih percaya hak doktor cakap ke hak orang ramai bercakap. Ustaz-ustaz cakap ke hak orang ramai bercakap. Kan? Hak ulama cakap ke hak adat dalam masyarakat cakap. Ini yang berlaku di akhir zaman. Bila Allah matikan ulama-ulama ini menyebabkan kita tidak ada sumber. Dan bagaimana kita nak mengenali ulama yang menjadi panduan kepada kita. Hatta iza lam yabqa aliman. Sampai ke suatu ketika Nabi kata tak ada dah ulama. Ni selepas kita lah. Zaman kita ni banyak lagi. Kan ulama-ulama dunia seperti Dr. Sukhradawi, ulama Saudi pun hebat-hebat, ulama selepas hak sebelah barat sana hak Mesir ramai. Malaysia sendiri pun hebat-hebat. Kan? Zaman ini yang Nabi gambarkan di sini ni bukan zaman kita lah. Kan? Tetapi akan berlaku zaman yang macam ni bila semua ulama yang menjadi panduan kepada umat dah tak ada. Ittakhazan nasu ru'usan juhala. Pada ketika tu Nabi kata, manusia ini akan lantik kepala-kepala ataupun pemimpin-pemimpin mereka juhala, yang jahil. Yang jahil. Fasu'ilu, lalu ditanya kepada pemimpin yang jahil ini, fa'aftau bi ghairi ilm. Lalu mereka memberi fatwa tanpa ada ilmu. Dan tanpa ada ilmu. Fadallu wa adallu. Mereka sesat dan mereka menyesatkan orang lain. Kan kita hidup di akhir zaman tu sekalian, susah. Kadang kita pun tak tahu keadaan sekarang ni. Kita nak buat pilihan dari sudut, kalau kita kata pilihan raya sekarang ni, kita nak undi parti mana, kita pun tak tahu, confuse habis. Dalam bab agama, kita nak pilih mazhab mana, kita pun confuse habis. Kan? Dalam pilihan nak cucuk vaksin ataupun tak, kita pun tak tahu dah nak cucuk tak cucuk ni. Kan? Seriau kita. Kan? Jadi kita tak tahu keadaan inilah digambarkan oleh Nabi SAW. Ya'ti 'alan nas sanawatun khadda'at. Nabi kata akan datang kepada manusia ini sanawat, tahun-tahun khadda'at, yang menipu manusia. Kita duk tengok, nampak macam baik duk mai ketuk rumah kita ni. Assalamualaikum, bunyi salam kebah. Kan? Kita kata Waalaikumsalam, ya adik ada apa? Ni pak cik, saya ni itulah dah buat kutipan untuk tahfiz ni. Ni kami ni anak-anak tahfiz mai daripada Yan, Kedah sana tu. Kata adik main macam mana? Itulah kami main naik van tadi. Kita pun bagilah, tengok wakaf masya-Allah banyaknya. Kan kita pun bagilah sebab dia perlukan duit ni. Kita bagi-bagi dengan jumlah yang banyak. Tengok-tengok esok keluar hari metro, maklum yang tahfiz hak dekat Yan tu nipu. Dah tutup dah sekarang ni. Dulu kat Perlis duk kutip kat Bank Islam, CIMB, semua pirata tempat termasuk Jabatan Agama, kita bagilah. Kan anak-anak yang mai kutip itu kita pelik.
Macam mana boleh belajar tahfiz yang 8 tahun, 9 tahun nak hafal Quran masa mana, lepas tu nak kutip derma lagi. Dan hak dari tahfiz sama, bila saya bertugas dekat Kuala Lumpur, dekat Masjid Bangsa, saya tengok sama juga resit yang hak yang tahfiz hak Ian ni juga. Depa bergerak satu Malaysia ke? Kan? Kita tengok tak munasabah dia menipu. Kita kata ni anak-anak kecil, dia pun mengerti nak menipu. Kan? Dalam macam tu pun kita tengok, balik kerja kita tengok, 2-3 orang adik tadi hak main kutip derma tu, sedap makan KFC, kan? Pergi makan KFC. Tengok, kita nak, ni adik-adik hak tadi ni. Kan? Lah ni hak nipu tu hak kepala ke, ataupun hak anak-anak ni? Allahu Akbar. Tahun-tahun yang menipu ini, tuan-tuan sekalian, tuan-tuan bayangkan macam inilah. Dajjal turun nanti, bila dia mengaku Tuhan, pakat ramai percaya kat dia. Kan? Mungkin kita rasa, Ustaz, ada korang percaya kat dia? Ya, ada. Walaupun dekat dia dah tulis dah. Kufur. Mata buta sebelah. Kalau hang Tuhan lah kita kata kan. Kalau hang Tuhan, hang padam hak kufur kat dia tu. Kalau hang Tuhan, mata hak buta sebelah tu, pi operate buat bergelak lah. Kan? Buta sebelah. Kalau dia Tuhan, macam mana kecacatan dia boleh jelas dengan elok? Ramai sembah dia. Jadi tak peliklah zaman sekarang, kita kata orang cerdik, pandai, boleh terlibat dengan Syiah, terlibat dengan ajaran sesat. Kan? Tuan-tuan puan bayangkan, saya ada seorang kawan, tahfiz Quran ni, imam masjid ni, boleh terpengaruh dengan ajaran Tuhan Harun. Dahsyatnya. Hafal Quran, bukan kata calon-calon orang. Kan? Macam mana boleh ajaran Tuhan Harun ni, kita tengok Harun tu sendiri pun, Allahu Akbar, punya selekehnya. Depa boleh puja dia. Hak mereka kata Tuhan, mati dah pun. Kan? Mati dah 20 tahun lepas. Allahu Akbar. Kan? Jadi baru ni saya jumpa bekas isteri dia. Saya tanya bekas isteri dia, kata macam mana? Dia kata, Alhamdulillah Ustaz, anak dah balik dah rumah, anak dah okey dah. Harap pak dia okey lah. Kan saya doa lah, kita orang kawan rapat lah, kira kerap lah jumpa. Alhamdulillah, harap mungkin dah Tuhan Harun depa dah mati dah. kan sebab Tuhan, Nabi dah sebut, innallaha hayyun la yamut, Allah sesungguhnya maha hidup, takkan mati. Macam mana Harun hak mengaku jadi Tuhan ni boleh mati? Kan? Jadi mungkin pengikut dia mula sedar, mungkin ada yang bertaubat, mudah-mudahan. Jadi Nabi gambarkan keadaan zaman kita ni, tahun-tahun yang menipu. Yusaddaqu fiha al-kazib, orang yang pendusta dianggap benar. Pendusta cakap menipu, tapi dia pandai cakap tertipu kita. Kita sedaplah masa kempen ni, sedaplah kita pun undi dia, dengar-dengar kena tangkap sebab rasuah. Allahu Akbar. Kalau dengar dia cakap bak kempen semua, cakap dengan agama apa semua, Allahu Akbar. Ada manusia macam tu. Kan? Wa yukazzabu fiha as-sadiq. Nabi kata akan berlaku pada ketika tu orang yang benar dianggap pendusta. Sekarang ni tuan-tuan, kita agama, kita nak nilai macam mana sekarang ni? Kita nak nilai sebab adat hak kita buat dalam masyarakat ke? Kita nak nilai orang yang cakap dari sudut ini hujah Nabi buat, ini mai dalil dari Al-Quran, ini dalil dia, ini hujah dia. Kadang setengah orang tak pakai, dia kira adat tu lah, betul tak betul pun. Kan? Jadi ini yang berlaku. Sampaikan kita hak benar dianggap pendusta, yang pendusta dianggap benar. Manusia masing-masing susah buat penilaian. Jadi tak peliklah bila Dajjal turun, pakat terpengaruh dengan Dajjal. Yang ketiga, Nabi kata, wa yu'tamanu fiha al-kha'in,
Orang yang khianat dianggap amanah. Orang yang khianat ni dianggap amanah. Kan kita pelantik lah, nampak bagus dia, tawaduk dia, kita pelantik lah bendahari. Ni bukan sini cerita kan, tapi cerita masjid lain dalam Perlis jugalah. Bukan kita nak cerita walaupun live, nak cerita macam ni. Bendahari ni orang yang dipercayai untuk pegang duit. Kan berlaku dekat satu masjid yang negeri entah berantah, sebutnya itulah, saya sebut nama penuh pula, negeri entah berantah P. Ramlee kata. Kita pun pelik ke, entah berantah maksudnya entah, tak tahulah kan, entah. Pandai P. Ramlee buat cerita kan, negeri entah berantah mana tu. Bendahari yang dikatakan amanah ni, dia boleh mai pukul 10 malam ambil duit dan tabur masjid. Tentu bayangkan punya rajin dia mai. Padahal masjid tu masjid kecil ya. Kan, duit kupang-kupang aja. Tetapi hak CCTV yang rakam dia tu, padahal dialah salah seorang yang mencadangkan masjid ada CCTV. Last kali CCTV itulah yang makan dia. Kan? Tengok. Jadi lah ni jangan ada rancang CCTV dah. Kan? Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, wa yu'tamanu fihal kha'in, pengkhianat dianggap amanah, wa yukhawwanul amin, orang yang amanah dianggap khianat. Sebab tu saya kata tadi tu, kalau bubar parlimen sekarang ni, tuan-tuan nak undi siapa? Tak tahu. Last kali bismillahi tawakkaltu ala Allah. Tu je lah kita nak buat macam mana? Kan? Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Tak tahu. Kan? Sebab tu dah Nabi gambarkan akhir zaman ini. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i semua ni hadis yang sahih. Nabi gambarkan selepas Nabi wafat, itulah tanda akhir zaman. Dua benda yang orang duk bergaduh. Satu bergaduh sebab politik, satu bergaduh sebab isu agama. Ini yang berlaku dalam masyarakat pun. Kan? Yang pertama pasal politik. Orang tak mau taat kepada pemerintah. Kan? Sebab itulah Nabi sebut as-sam'u wa ta'ah walau ta'ammara 'alaikum 'abdun habish. Hendaklah kamu dengar, kamu patuh sekalipun yang memerintah kamu seorang hamba yang berkulit hitam mai dari Habsyah sana tu. Nak cerita selekeh lah. Kan? Nak cerita selekeh lah. Kena taat kepada pemerintah. Sebab hak tak taat inilah penyebab masalah. Hak dia penyebab masalah. Kan? Pemerintah kata semua kena ambil vaksin, dengan vaksin inilah mudah-mudahan ni ubat sementara. Sebab lah ni tak ada ubat COVID-19 ni. Kalau ada ubat kita makan Panadol lega dah. Kan? Cuma ada sekarang ni dengan kajian apa semua, vaksin inilah sebagai untuk kuatkan antibody kita. Inilah ubat untuk sementara. Sebab itulah dalam hadis yang lain Nabi kata, ma anzalallahu da'an illa anzalallahu lahu syifa. Tidaklah Allah turunkan sesuatu penyakit kecuali adanya ubat. Ubat ada, mungkin orang cari tak jumpa lagi. Ya. Mungkin vaksin ini pun mungkin percubaan je. Saya yakin ramai yang tak apa nak percaya ni, bukan kita bertikai di sudut pada bahan tu haram ataupun tak. Kita yang rakyat kita duk tengok sekarang ni, duk tengok, kita tengok dululah orang cucuk, kita nantilah. Sebab apa? Sebab baru uji tu tak ramai lagi. Kan? Orang hak cakap ni pun doktor juga. Kan? Dia kata sebenarnya vaksin hak sebelum ni diuji 10 tahun. 15 tahun, 20 tahun baru cucuk kat orang. Ni baru uji setahun nak cucuk dah. Itu yang orang petikai. Kan? Cuma sekarang ni kita bersangka baik dengan pihak kerajaan. Kita tak yakin kerajaan kita tujuan nak cucuk rakyat ni supaya rakyat mati cepat sikit. Kan? Pemimpin kita pun cucuk belaga dah. Kan? Jadi kita bersangka baik. Mungkin ada hikmah di situ. Itu persisihan yang pertama. Persisihan yang kedua dalam bab agama. Kita boleh berlapang dada.
Kan kita berlapang dada dalam bab agama. Cuma kita mencari hak mana yang lebih tepat dalam pengamalan kita. Apa hujah? Kita semua akan mati belaga pun. Kan? Kita semua akan mati belaga. Tak ada siapa. Tak ada siapa boleh duduk lama hak yang dia pertahan tu sampai bila dia boleh bertahan. Tak, semua akan mati belaga. Cuma pastikan yang hak kita doa amal ni sebagaimana Nabi sebut, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Berpeganglah kamu dengan sunnah aku dan sunnah khalifah selepas aku. Dia macam ni tuan-tuan sekalian. Amalan agama kita kira macam ni. Hak Nabi dan para sahabat buat, kita buat. Kalau Nabi dan para sahabat tak buat, orang utara kata, tak payah galak dia buat. Kan? Tak payah galak dia buat lah. Sebab akhir zaman nanti sebenarnya, yang hak selamat, hak mana yang ikut Nabi SAW. Hak inilah yang kita nak, kan, syafaat daripada Nabi SAW dengan kita mengikut sunnah yang baginda tinggalkan untuk kita. Tuan-tuan rahmat Allah sekalian. Okey, sambungan hadis tadi, kita ada berapa minit ke? Kata ada minit. 7 minit lagi. Okey. Jadi 4 keadaan Nabi sebut. Yang pertama, orang yang pendusta dianggap benar. Orang yang benar dianggap pendusta. Orang yang khianat dianggap amanah, dan orang yang amanah dianggap khianat. Terbalik habis. Kan? Terbalik habis. Maksud Nabi SAW bukan Nabi nak cerita macam ni. Kita tengok dia ni orang amanah. Kita kata dak ni, dak. Dia rasa dia ni khianat ni. Kan? Ni bukan amanah parti mana-mana. Dak. Okey. Begitu juga kita kata dia ni cakap benar. Tak. Nabi kata orang cakap benar ni menipu. Bukan itu maksud Nabi SAW. Maksud Nabi ialah nak kena tabayyun, nak kena selidik. Bukan kita main dengar taklid, pakai terus. Tak. Berita hak nak kita nak sebarkan dalam WhatsApp, dalam Facebook, mana-mana, pastikan benar ataupun tak. Kita bertanggungjawab apa yang kita sebarkan. Kan? Kita bertanggungjawab. Ramai dah hak kena tangkap dengan SKMM, Suruhanjaya Komunikasi. Sekarang ni video hak awal, siapa yang forward dulu, passing ke mana-mana tempat, dapat kesan orang pertama. Kan? Sebab tu kita tengok sekarang ni, ada hak video tertentu. Ada video Datuk Syamsuri. Kan? Banyak ceramah dia. Orang buat 5 minit, 6 minit. Kan? Masya Allah. Tentang sembahyang sunat, tentang ikut sunnah. Banyak hak Datuk Syamsuri orang yang sebarkan. Masya Allah. Kita tengok tu dia. Many times pada waktu orang putih. Orang kata maksudnya nak cerita, forward tu dah banyak kali sangat dah. Dari situ, kita boleh kesan siapa hak mula-mula. Video hak sejam, edit buat 6 minit. 6 minit tu dia yang forward masuk ke grup WhatsApp. Lah ni boleh tangkap siapa yang buat hak mula-mula. Kan? Kita kata dunia kena tangkap, selesai kat dunia. Hak akhirat macam mana? Kan? Jadi tuan-tuan rahmat Allah sekalian, Nabi sebut wa yantiqu fiha ruwaibidah. Tahun yang hak menipu ni, yang kita susah nak buat keputusan ni, pada ketika itu Nabi kata bercakap geng-geng ruwaibidah. Nabi sebut ruwaibidah. Sahabat sendiri pun tak tahu ruwaibidah ni apa. Dia bertanya sahabat, ya Rasulullah, man humur ruwaibidah? Wahai Rasulullah, ruwaibidah tu apa? Sahabat pun tak tahu. Sahabat pun nak tanya Nabi. Lalu Nabi kata, tafihun nas yatakallamu fi amril ammah. Orang yang bodoh, Nabi kata tafihun. Tafihun ni orang yang bodoh. Orang yang bodoh bercakap tentang urusan orang awam. Saya ingat lagi dulu. Bila kita jaga masjid ni, kita ingatlah. Perlis negeri pertama yang stop solat Jumaat. Semasa tu ada macam perjumpaan ramai-ramai lah. Dia panggil apa? Hak tabligh punya tu dekat Seri Petaling tu.
Perjumpaan lah, macam dia perjumpaan tahunan dia. Apa nama istilah dia? Bukan muktamar lah. Apa dia panggil lah? Macam perhimpunan tabligh lah, macam tu dah. Jadi bila di Brunei dapat kesan satu kes positif COVID, yang mana hak positif tu adalah baru balik daripada perhimpunan jemaah tabligh tu. Lalu benda ni dimaklumkan kepada kerajaan Malaysia. Jadi masa tu jemaah tabligh ni hak mai kat Perlis dah ramai dah. Sebab depa habis tu, depa bergerak seluruh Malaysia. Ada yang ambil 7 hari, ada ambil 40 hari, ada ambil 4 bulan. Jadi masa tu 100 orang lebih dah ada dalam negeri Perlis lah. Kan? Jadi untuk kita hindarkan sebelum kes positif bergerak kata tempat, 15 Mac kita stop solat Jumaat. 13 Mac 2020. Masa kita stop solat Jumaat tu, kita mesyuarat fatwa ni. Tanya AJK fatwa, tanya pengarah kesihatan negeri Perlis. Tak puas hati lagi. No, mufti call ketua pengarah kesihatan. Tanya. Persembah dekat tuanku. Kan, kita keputusan kita tutup lah. Negeri ni tak tutup lagi. Tiba-tiba celah-celah tu ada seorang artis dari Perlis ni, dia komen dalam Facebook dia kata apa Perlis ni, sedap lah dia kutuk mufti Perlis. Hak dia kutuk mufti Perlis ni penuh orang pakai tekan like belakang, like. Oh cik kan, lah ni kita nak pakai hak mufti kata ke hak artis ni kata, kan, pakai duk forward lah hak artis ni kata, mentang-mentang dari Perlis pun, kan. Jadi sekarang ni siapa hak jadi hujahnya? 2-3 minggu ni ada seorang artis, bekas artis pun, dia masuk tabligh lah ni jadi macam ustaz lah. Oi, sakan cakap, kan. Dia buat video live lagi. Live dia ramai. Sekarang ni orang nak dengar cakap tak ada hujah pun. Tak ada hujah. Saya cuba dengar juga, banyak juga. Kan? Lepas tu dia bangga pula, dia kata dengar keadaan ujian sekarang ni, dia kata mungkin Dajjal pun tak lama dah. Jadi saya tak percaya dengan pendidikan sekarang. Anak saya pun saya bagi berhenti untuk nak ajak sendiri. Allahu Akbar. Orang hak cakap dalam masyarakat macamlah kita tak kenal dia. Kan? Tafihun nas yatakallamu fi amril amma. Orang hak biasa-biasa sangat tiba-tiba nak cakap lebih-lebih. Kan? Hak ni lah kadang-kadang menjadi ujian dalam masyarakat. Kita nak buat penilaian, nak ikut hak ulil amri kata ke, yang mana ulil amri ni ada jawatan kuasa fatwanya, ada majlis keselamatan negaranya, ada jabatan kesihatannya, ada PDRM-nya, ada semua golongan yang ada, kita kata, pandangan dalam bidang dia disimpulkan, dijadikan keputusan. Hak ni lah PKP, PKPP, PKPB, semua ni bukan putusan seorang. Tiba-tiba hak seorang yang kutuk, pakat like hak seorang kutuk. Kan? Jadi sekarang ni, itu keadaan dia supaya kita kembali ikut apa yang diajak oleh Nabi SAW dalam bab kepimpinan, ta'alah kepada ulil amri. Dalam bab agama, ikutlah sunnah baginda SAW. Dan antara yang ditetapkan ulil amri ni tuan-tuan sekalian, kita masjid dengan kita pakai mask pelitup muka. Inilah satu cara untuk kita selamatkan daripada kita terjangkit dengan COVID-19. Cuma saya nak cadangkan banyak kawan-kawan kita malam ni yang tak bawa sejadah. Kan? Kalau nak kira titah tuanku raja tu minta semua bawa sejadah masing-masing. Kalau hak sujud asar tadi, dia main sembahyang, kalau dia ada COVID, kita hak main maghrib pun ada risiko jugalah. Sebab sujud ni kadang-kadang ayak dari hidung, mungkin ayak dari mata. Dia sebenarnya tersebar COVID ni melalui ayak, mulut, hidung, mata. Sebab tu kita pergi mana, kita tak boleh tonyoh mata kita, mungkin ada virus dekat jari kita. Kan? Jadi semua pakai mask elok dah. Alhamdulillah, penjarakan pun saya nampak semua okey, alhamdulillah. Cuma itulah, mungkin Tuan Imam, jawatan kuasa mungkin nak minta selaraskan jugalah. Jawatan kuasa sendiri pun kena bawa juga. Semua bawa sejadah. Kita bawa sejadah hak dari rumah kita. Bukan sejadah hak pinjam masjid punya. Kan? Saya main malam ni pula rasa pelik. Orang ni tak bawa sejadah, saya bawa seorang-seorang. Kata apa? Pakat tengok saya tadi, nampak saya pula hak bersalah. Kan? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua pada malam ni.
Mudah-mudahan Allah rahmati kita. Ni kita berada pada penghujung Rejab, ni nak masuk Sya'ban dah, dan Ramadan pun tak lama. Allahumma balighna Ramadan, ya Allah, bagilah kami sampai masuk bulan Ramadan. Wallahu alam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.